pertama kali kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Syafiq kerana sudi meluangkan masa untuk kami. Untuk pengetahuan Encik, kami semua adalah pelajar yang sedang mengambil degree di Universiti Malaysia Kelantan, UMK. Dan kami sedang melaksanakan sebuah assignment yang memerlukan kami untuk menemu-duga ataupun interview entrepreneur di Malaysia ni. Sungai itu, boleh tak Encik perkenalkan diri Encik dan juga pengalaman Encik dalam mewasap company ni? Okay, so first of all, Assalamualaikum kepada semua. Salam. Okay, nama saya Muhammad Syafiq. Saya Special Officer kepada Director di Mamasat International, Sdn Bhd. Saya actually Mamasat ni dan juga saya boleh dikatakan agak baru jugalah. Mamasat untuk pengetahuan korang juga baru berusia dalam nak masuk 4 tahun. Saya sudah berada di dalam Mamasat sebagai Special Officer selama 2 tahun. Seterusnya kita nak teruskan sesi soal jawab ke? Ya, boleh teruskan. Boleh? Teruskan. Soalan pertama. Untuk soalan pertama Encik. Okey. Line dia tak berapa clear kat situ. Apakah risiko atau cabaran yang pernah syarikat hadapi semasa memulakan perniagaan? Okay. So, risiko dan cabaran yang pernah syarikat hadapi sewaktu memulakan perniagaan. Okay. Untuk soalan ni, since saya dah ada di dalam company ni like 2 tahun dan sebenarnya Mamasat ni bermula daripada saya cerita sedikit sebanyak tentang syarikat. Okay. So Mamasat ni bermula boleh katakan bermula secara home punya base lah. Di mana dia bermula dari rumah. Dan bila kita buat benda di rumah ni, you guys tahulah dia macam-macam masalah dari segi penyimpanan stok, staffing, lagi cash flow dan sewaktu perniagaan ni bermula dari rumah, sewaktu saya tak adalah. Cumanya ini adalah berdasarkan apa yang diceritakan oleh saya punya director lah kepada saya. So pengalaman diorang adalah sewaktu diorang bermula dari rumah, diorang ada masalah dari segi staffing diorang lah. Di mana staff diorang ada membuat kecurian, apa semua tu lah. Benda tu perkara biasa, perkara normal lah untuk satu company ataupun satu perniagaan tu bermula. Tetapi apabila kita dah melonjak naik ke tahap enterprise dan ke tahap Sdn Bhd, di mana kita dah set up di kilang, kita ada masalah dari segi cash flow. So pada mulanya kita boleh dikatakan Mamasat ni mengalami kerugian lah suatu permulaan perniagaan. Kita boleh katakan pada tahun pertama, pada tahun kedua kita punya cash flow adalah negatif. Dan di situ director perlu suntik sendirilah dia punya modal perniagaan untuk teruskan perniagaan ni lah. So dia tak sentiasa indah lah sewaktu especially sewaktu bermulanya ni lah perniagaan tu. Betul tu? Betul? Okey, untuk next soalan. Okey, soalan seterusnya saya nak tanya, apakah titik paling kritikal semasa mula-mula menjalankan perniagaan ini? Okey, titik paling kritikal sewaktu menjalankan perniagaan ini. Okey. Sebenarnya untuk soalan ni kita boleh katakan dia lebih kepada penerimaan kita punya founder dan juga kita punya network lah. So first of all, let me introduce dulu you guys dulu tentang kita punya business model.
So untuk kita jelaskan lagi bahagian ni. So untuk pengetahuan korang, kita punya business model Mamasak International Sdn Bhd adalah berdasarkan network base. Maksudnya kami adalah business network dan kami bukannya, fokus kami memang sekarang ni adalah kek, tetapi kami punya backbone adalah sebenarnya business network. So you guys tahu kan apa itu business network? Kami kurang faham. Boleh Encik terangkan? Okay, let me explain. Jadi actually business network ni adalah business yang berlandaskan sistem agent. So kami seperti banyak business lain lah, menggunakan agent untuk mengedarkan barang ataupun produk kami. So So kami punya business berlandaskan ataupun berteraskan sistem agent, aka as known as business network. So bila kita bercakap tentang business network, dia adalah like critical lah untuk kita punya network. Bayangkan kita ada network seramai 100,000 orang dan 100,000 orang tu perlu menerima cara kita. So itu boleh dikatakan satu titik kritikal lah sewaktu pada tahun 2016 di mana kita mula menerapkan sistem agent kita yang boleh katakan 2.0 lah. Sewaktu tu kami cuba apply untuk diorang submit order ke dalam sistem. So sebelum ni diorang just submit order melalui WhatsApp dan juga ni lah on call kan. So after certain period kita nak buatkan benda tu more systematic, dan that become our most critical point di mana kita nak migrate from the old system, the traditional system to the new system, which is more systematic dan juga itulah more transparent lah. So I think that's the most critical point lah. So maknanya critical point WhatsApp ialah untuk adaptation para agent untuk berkomunikasi dengan PIHQ macam tu lah. Diorang punya adaptation. Adaptability dan juga Yeah. adaptability. Yep. Okay. Next question. Apakah sifat-sifat yang ditunjukkan oleh Mamasak kepada pekerja? Puan Sabrina. So first of all, untuk soalan ni, since Puan Sabrina pun sebenarnya pernah bekerja dan dia bekerja di bahagian kesihatan di mana dia bekas seorang radiografer. So radiografer ni macam you guys tak tahu lah you guys tahu ke tak lah. Dia banyak dealing dengan apa begitu benda-benda kecemasan lah. Maksudnya dia sangat sibuk di hospital, antara salah satu unit yang paling sibuk iaitu radiografer, dan dari situ dia bekerja 10 tahun. Puan Sabrina ni pernah bekerja 10 tahun di unit radiografer, dan dari situ kita dapat lihat lah sebenarnya dia bawa that sense of ketenangan dan juga apa begitu ketenangan dan juga all those sifat lah ke dalam company Mamasak, di mana dia membimbing dan juga membawa pekerja bersama dia dengan penuh ni lah, dengan penuh kesabaran lah. So bila di dalam company dia tunjukkan yang although kita rushing dan juga kita bergerak laju, tapi ketenangan perlu kita pupuk lah dalam setiap kerja. Selain daripada tu, kita boleh katakan Puan Sabrina juga tunjukkan sifat di mana dia tunjukkan yang staff ni adalah sebahagian daripada aset lah. Staff adalah aset company. So untuk pengetahuan korang, kita di Mamasak memang ada macam-macam insentif lah. Insentif dari segi bonus, insentif dari segi insurans bekerja, insurans kesihatan, dan juga basic ni macam KWSP, EPF apa semua kan.
Itulah sebab apa yang saya baca pun Mamasak adalah suatu company yang bersifatkan kekeluargaan kan. Betul kan? Betul, kekeluargaan betul. Next question. Okey, berapakah jumlah pekerja dan ejen yang dimiliki oleh syarikat Mamasak pada masa ini? Okey. Jumlah pekerja dan jumlah ejen. Okey. Okey. First of all, saya buat disclaimer lah. Ejen ni kita tak miliki lah. Ejen ni more to third party lah kan. So dia orang work on their own. But pekerja ni memang our ni lah. Our lah. So kita sekarang ni dah ada 19 cawangan dan dalam 19 cawangan tu kita adalah jumlah peratusan pekerja yang kita edarkan dan agihkan. Tetapi untuk waktu sekarang, since kita berkembang besar, berkembang laju, kita sekarang dah ada sebanyak 230 orang staff di seluruh Malaysia. Termasuk di HQ. Untuk jumlah ejen, kita kena pecahkan kepada dua sebenarnya. Ejen ni boleh dipecahkan kepada dua, iaitu satu ejen aktif dan ejen yang berdaftar. So untuk ejen yang berdaftar, kita sekarang ni dah nak hit angka 90,000 ke 1,000 ejen di seluruh Malaysia. Itu berdasarkan angka yang berdaftar lah. Tetapi untuk ejen yang aktif, kita sebenarnya ada dalam 20 ke 25,000 sahaja. Itu adalah ejen yang betul-betul aktif di seluruh Malaysia. So jumlah ni bertambah lah. Dia mengikut kepada performance leader-leader, performance syarikat sendiri untuk memberikan bahan-bahan marketing dan juga performance di bahagian operation untuk keep on supply, keep on untuk cater all the demands from agent dan juga customer. Okay. Next. Apakah kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Mamasak pada waktu ini ditambah dengan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia? So kita di Mamasak kita tak nak menunjukkan yang kita kuat, yang kita different from others. I think all the business dekat Malaysia ada kekuatan dan kelemahan sendirilah. Tetapi sewaktu pandemik COVID-19 pada tahun 2020 bermula pada bulan I think March kan? March di mana ada MCO, PKP, first PKP kan. Di situ actually Mamasak secara bahan mengalami satu pilihan yang sukar lah, sama ada untuk tutup operation sepenuhnya ataupun untuk teruskan perniagaan sewaktu pandemik. Jadi sewaktu hari tersebut kami membuat satu cawarah di antara semua staff dan juga directors, dan kami end up with continue untuk berjuang untuk company. Maksudnya kami take the risk untuk terus beroperasi, tetapi di bawah kebenaran MITI dan juga kerajaan lah. Kami dah minta kebenaran daripada both part lah untuk terus beroperasi. Sebabnya kita di bahagian makanan, industri makanan, kita boleh consider as a critical sector. Critical sector ni sama seperti di Gardenia yang membekalkan roti kan, makanan-makanan dan juga kilang makanan yang lain lah. Kita actually skala kilang lah. So that's why kita dapat pengecualian dan juga kebenaran untuk terus beroperasi. So when we are talking about kekuatan tu, I think more to our decision lah. We affirm with our decision dan juga the consequence
for the outcome from that decision is alhamdulillah tahun lepas kita capai sales banyak 100 juta ringgit setahun. Okay. Kalau kelemahan kan, kelemahan lah. Tak habis hurai kan. Nak take hurai tentang kelemahan kan? Boleh. Okay. Analisis. Dari segi kelemahan adalah more to standardization lah. So di Mamasab kita masih baru kita nak masuk 4 tahun. Dan antara salah satu cabaran adalah untuk kita standardkan rasa, kualiti, human resource kita dekat serata Malaysia. Although kita dah ada 19 cawangan, kita still dalam effort untuk untuk standardkan semua di cawangan-cawangan di serata Malaysia. So, maknanya untuk mengkonsistenkan kualiti barangan memasak lah maknanya kan. Betul. Okay. Next question. Lagi masuk ke luar negara. Cik dengar ke? Tak apa, saya boleh baca. Okay. So, apakah rancangan masa depan syarikat Mamasab? Adakah anda bercadang untuk mengembangkan lagi Mamasab ke pasaran luar negara? Okay. Untuk soalan ni, kita of course kita ada perancangan masa depan lah. Kita boleh pecahkan kepada rancangan 5 tahun, rancangan 10 tahun dan rancangan 40 tahun. So untuk rancangan 5 tahun, kita sebenarnya ada target dari segi sales dan juga perkembangan company dari segi corporate sector. So untuk sales kita jangkakan untuk hit our first billion dalam tahun 2025. That will be our first billion ringgit lah. And untuk corporate sector, kita target untuk ke status IPO ataupun listed company pada tahun 2023. So maksudnya tahun 2023 tu Mamasab kita target sebagai company untuk go listed. Maksud kita dah masuk bursa saham lah dan kita bagi IPO. Token for IPO. Untuk rancangan 10 tahun, kita boleh katakan yang Mamasab memang merancanglah untuk mengembangkan lagi sektor hartanah, perhotelan, apa lagi, macam-macam lah. Kita memang ada planning yang agak banyak lah untuk 10 tahun. Dan 40 tahun tu waktu kita pasal stablekan company dan juga sewaktu tu kita dah ada cawangan-cawangan di luar negara lah, termasuk di Europe dan juga di Amerika Utara dan Selatan. Okay. Next. Adakah Mamasab bercadang untuk membuka cawangan di setiap negeri, terutamanya Sabah dan Sarawak? Okay. The answer is yes. Memang kita berancang untuk kita open di setiap negeri. So, memang terutamanya Sabah dan Sarawak lah. Sebabnya di Sabah dan Sarawak ni memang market dia sangat besar. Dan ia sebenarnya jadi satu challenge lah. Tapi challenge tu kami memang amat kami apa begitu sabarlah untuk terima that challenge, terutamanya dari segi logistik lah. So, for this question memang kita akan buka di setiap negeri, terutamanya di Sabah dan Sarawak. It just matter of time lah. Next. Jelaskan promosi-promosi yang telah Mamasab lakukan. Okay. Promosi yang telah Mamasab adakan. Okay. For you guys information,
punya information. Kita memang adakan promosi pada setiap minggu. Dan promosi ni kita sebenarnya boleh katakan dari segi susunan ataupun penjadualan promosi kita buat pada setiap sebulan ataupun 2 bulan sekali. So waktu awal bulan ataupun awal 2 bulan sekali kita akan buat jadual promosi lah. Dan dari situ kita adalah produk-produk R&D yang kita akan insertkan, dan juga produk-produk yang kita pernah tutup dan kita nak upkan balik. Itu yang kita ada letakkan dalam jadual lah. Tetapi apa yang saya katakan adalah promosi Mamasab adalah dia berkaitan juga dengan kalender Malaysia lah. Contohnya kalau kita ada Hari Raya Cina, kita akan buat promosi Hari Raya Cina. Kalau kita ada Hari Raya Aidil Adha, kita akan buat promosi Aidil Adha. Tetapi kita boleh pecahkan kepada itulah cuti promosi cuti umum dan juga promosi produk itu sendiri. So kita ada 2 sektor lah untuk promosi ni. So satu sektor tu adalah kita memang truly based on the demand of the product. So kita open after kita buat ni lah certain research dan juga certain kita buat statistik sikit dan kita dapati this product boleh dipasarkan dan juga dibuat promosi untuk kita boost our sales. So kita akan buat berdasarkan based on the numbers yang ada dekat kita. Oh, okay. Cik, soalan untuk promosi ni, untuk macam para pelanggan mengetahui, adakah kami perlu mengikuti laman sosial Mamasab ataupun promosi ini berada di iklan-iklan TV atau di advertisement yang lain? Macam mana? Okay. Alright, so untuk you guys tahu berkenaan dengan promosi-promosi ni, kita ada pelbagai channel lah dan juga medium. Dan semua medium ni memang boleh dikatakan free lah. So antara medium ni adalah di Facebook Cawangan, di IG Cawangan, di live kita buat live feed untuk di IG dan juga di Facebook. Selain daripada tu, kita juga ada di dalam channel Telegram lah. Kalau you guys nak cari, dia nama dia marketing lah. Kalau di Telegram. Selain daripada tu, kita juga actually bergantung kepada agent kita. So agent kita memang sangat strong lah dalam marketing. Dia orang akan publishkan di wall Facebook, contohnya di grup Kuantan, di grup Petaling Jaya, dia orang akan post iklan Mamasab di situ. Tetapi apa yang saya nak tekankan kat sini adalah Mamasab sendiri tidak pernah menggunakan medium-medium yang berbayar seperti TV, ads di YouTube semua tu. Kita memang tidak menggunakan medium-medium berbayar. Kita fokus kepada zero cost marketing dan memang kita ada masuk TV, tetapi semua tu melalui jemputan daripada pihak TV dan semua tu free of charge lah. Memang kita tak bayar. Kita tak ada billboard lah semua. Kita memang fokus on the physical advertising dan juga digital advertising yang berbayar untuk free cost marketing. Jadi semua tu bergantung kepada syarikat Mamasab sendirilah untuk mempromosikan barang-barang mereka. Betul? Betul. Tapi kami stick with the zero cost marketing. That is our USP lah. Next question. Apakah kunci kejayaan syarikat Mamasab? Alright, soalan yang bagus. Kunci kejayaan syarikat Mamasab Alright. Kunci dia adalah kebersamaan lah. Yang saya boleh katakan, kebersamaan antara staff, founder dan juga agent.
So bila kita bersama ni kita nampaklah hala-hala tuju syarikat tu. Sebagai contoh macam saya cakap tu, macam tadi tu kan, the acceptance of agent terhadap our new system. So melalui situ kita kita dapat melalui satu persefahaman kita dapat teruskan ke next step lah. So memang kunci kejayaan untuk syarikat memasak, dan I think mana-mana syarikat lain adalah kebersamaan team bersama dengan founder dia. So founder dia lebih nampak lah vision company, hala tuju company. So I think dengan cara kita terus bersama dengan founder, kita akan boleh proceed further lah. Okay, kebersamaan. Next. Apakah tindakan yang memasak lakukan untuk menghadapi pesaing-pesaing memasak di masa yang akan datang? Alright. Tindakan memasak yang alright. So as we know, kita I think network marketing ataupun network business ni it's actually boleh dikatakan di dalam circle red ocean. So kita ada red ocean dan blue ocean. Ni terma perniagaan lah. Red ocean ni adalah market yang sudah dipenuhi pesaing-pesaing, dan blue ocean ni adalah market yang masih belum dipenuhi oleh pesaing, tetapi sangat susah untuk kita cari pelanggan. Tetapi di red ocean ni kita senang cari pelanggan, cuma competition tinggi. Memasak boleh dikategorikan ataupun diletakkan di dalam red ocean, sebabnya kita, as we know, network marketing ni satu, memang sangat banyak ejen yang berlega-lega kat bawah sana, dan ejen-ejen ni dari banyak company A, company B, Amway, Google kan. So banyak pesaing-pesaing kami kat luar sana. Jadi tindakan memasak adalah actually kita keep on teruskan proses R&D lah. R&D untuk memudahkan our agent untuk membeli, mengedarkan dan mendapat komisen. So I think that is the strength lah, antara strength yang kami ada lah, di mana kami memudahkan kerja-kerja agent di luar sana. Untuk bantuan korang, actually kita merupakan salah satu bisnes yang terawal lah, yang menggunakan network marketing untuk makanan. Sebelum ni bukan di makanan, maksudnya di bahagian kek. Makanan banyak je yang pakai network marketing, tetapi untuk fresh baked cake kita merupakan salah satu pioneer lah, Yang terawal lah menggunakan. Betul, menggunakan sistem ni. Dan dia ada side buruk dan side baik lah. Side buruk ni adalah kita merupakan orang yang terawal dan kita tak tahu macam-macam benda, kita tak tahu macam benda yang kita tak nampak, yang kita tak boleh foresee. Tetapi side baiknya adalah kita berjaya untuk capture the market. Dan bila kita berjaya capture the market, kita punya portion of the market sector tu dah besar. So kita sekarang adalah dalam proses untuk kita maintain that market share. Just maintain the market share. So kita di Mamasak memang terus keep on developing new ideas dan juga new system lah untuk kita terus pegang that market share. So I think that's the only way lah untuk kita kami terus pegang dan terus bersaing lah dengan pesaing lain. Contoh-contoh pesaing-pesaing memasak, adakah secret recipe seperti itu? Okay. So macam saya explain tadi, kita punya pesaing adalah syarikat networking yang sedia ada.
kita tak boleh katakan second recipe adalah kita punya pesaing lah. Sebabnya second recipe berada di di sektor yang lain. Kita memang nampak kita fokus pada kek, tapi kita sebenarnya ada pelbagai business venture yang lain lah. Kita ada Mamasak Frozen, kita ada Mamasak Kosmetik, dan selepas ni kita ada Mamasak Travel. Dan dekat situ apa yang saya nak fokuskan adalah kita network based company, not really bakery ataupun pastry punya company. Okay. Next question. Okey, yang seterusnya, apakah jenis kek yang dipasarkan oleh Mamasak? Alright. Okay. Kek yang dipasarkan oleh Mamasak, kita banyak kek yang kita pasarkan. Lebih daripada 50 jenis kek. Sekarang boleh katakan dah nak masuk 70 jenis kek yang dipasarkan. Kita macam ni lah kita pecahkan kek-kek tu kepada beberapa sektor lah. Satu DICC, kek DICC, which is Devil Food Chocolate Cake. Devil Food Chocolate Cake. Kemudian kita ada Red Velvet, dan kemudian kita ada brownies. Kemudian kita ada pecan butterscotch. Next kita ada pandan gula Melaka. Lagi satu kita ada mini pack punya variation. Maksudnya untuk semua kit yang 5 tadi ni kita ada yang jenis mini pack. Kita boleh pecah kepada 6 lah. Lebih kurang kepada 6 lah. Okay, baik. Next question. Adakah Mamasak melakukan pemberhentian pekerja sepanjang pandemik COVID-19 ini berlaku di negara kita? Alright. Pemberhentian pekerja. Okey. Untuk soalan ni, pemberhentian pekerja memang berlaku sepanjang masa. Dan untuk kes di Mamasak, kita memberhentikan kerja bukannya disebabkan oleh pandemik lah. Kita berhentikan kerja disebabkan oleh masalah disiplin, keamanan. Itu pernah berlaku lah. Sebab tu pandemik COVID-19 ni berlaku lah. Tapi atas sebab kita perlu cut cost, apa semua tu kita tak ada lakukan sedemikian lah. Memang kita keep all of our staff member during COVID-19, other than those who telah melakukan salah laku and everything lah. Itu je. Kita tak ada hentikan disebabkan oleh COVID-19. Yalah, sebab COVID-19 kan kemasukan syarikat semestinya semua akan berkurang. Jadi kebanyakan syarikat akan buang pekerja. Jadi Mamasak tak membuang pekerja lah sepanjang COVID-19, cuma hanya berdasarkan dari segi disiplin dan tanggungjawab masing-masing lah maknanya. Betul. Okay, next question. Bagaimanakah Mamasak mengendalikan bahan mentah Mamasak? Okey. Ini isu berkenaan dengan logistik lah ni. Jadi untuk ini kita di Mamasak kita mempunyai sebuah gudang. Right now kita ada gudang, dan gudang ni adalah tempat untuk kita menyimpan bahan mentah untuk cawangan-cawangan kita di serata Malaysia. Jadi gudang kita yang berada di Petaling Jaya akan supplykan bahan-bahan ke utara, ke selatan, ke pantai timur, all that. Tetapi individual kita akan bukan individual lah. I mean right now kita dalam proses untuk membuka
apa begitu, warehouse kita di selatan dan di utara. So kita akan buat beberapa checkpoint lah untuk warehouse, untuk menyimpan bahan mentah di central, di utara, di timur dan di selatan lah. So kita ada 1, 2, 3, 4 point yang kita akan adakan warehouse untuk distribution center for materials. Jadi pembahagian bahan mentah tu kita lakukan dengan secara by day lah, for now kita buat by day. So ada hari dia kita hantar di region ni, di region Ipoh, di region utara, dan ada hari lain adalah kita hantar di Klang Valley. Ada hari lain kita hantar di bahagian south ataupun di bahagian Johor. So kita buat ada penjadualan kat situ. Okay. Next Dari question. segi sekejap Boleh. So Sama. dari segi apa? Dari segi bahan mentah, kita sebenarnya tak menghasilkan bahan mentah. Kita still menggunakan konsep vendor lah. Kita ambil bahan mentah dan proses. Proses tu ada 3 bahagian lah. Satu, penerimaan bahan. Kedua adalah pemprosesan bahan, iaitu untuk buatkan dalam bentuk premis, dan seterusnya adalah inilah untuk kita hasilkan produk. So ada 3 part. That's our process lah. That's how we handle our bahan mentah. Next. Okey, yang seterusnya, apakah target dan objektif yang ingin dicapai oleh syarikat di peringkat negara ataupun antarabangsa untuk 5 tahun yang akan datang? Good question. Jadi antara target ni boleh katakan 5 tahun ni sekejap lah, lama lah. Tetapi dalam tempoh 5 tahun ni kita ada plan macam-macam lah. Antaranya untuk kita tembusi market Singapura, Brunei dan juga Singapura dan juga Sarawak. Dan antara target yang lain adalah kita nak go listed lah, ke dalam bursa saham lah, bursa Malaysia. Dan selain daripada tu, kita ada target cawangan lah, target jumlah cawangan iaitu sebanyak 100 cawangan dalam waktu 5 tahun nanti. So kita ada 100 cawangan. Dalam tempoh 5 tahun, kita target yang kita akan open satu Malaysia dan juga termasuk Brunei dan juga Singapura sebanyak 100 cawangan. Okey, itulah ada target dan objektifnya. Soalan seterusnya, saya rasa. Tibalah masanya untuk soalan terakhir daripada kami. Adakah Encik mempunyai kata-kata semangat untuk peniaga yang baru ingin memasuki bidang perniagaan? Okey, untuk soalan ni saya sebagai wakil syarikat je lah. Saya bukannya seorang peniaga lah, tetapi saya orang yang just membantulah syarikat untuk terus bergerak. Tetapi antara like my advice kepada peniaga-peniaga yang dekat luar adalah kita gunakan resource yang ada lah. Seperti kat pasar kita menggunakan resource yang free, marketing yang free seperti Facebook Live. Gunakan apa yang ada dulu. Kita tak mestinya menggunakan modal yang tinggi lah untuk memulakan perniagaan kita. Tetapi ia bergantung kepada bisnes, tak ada bisnes juga lah. So tapi kita kena gunakan apa yang ada dulu. Baru kita untuk scale our business dari situ. Ya, betul itu. Awal perniagaan bergantung pada diri kita sendiri sebenarnya mula-mula. Betul. Jadi itu sahaja soalan yang kami bertanya kepada Encik, dan kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa kepada kami. Meskipun kami tahu Encik semestinya mempunyai jadual yang padat,
tapi masih sudi untuk meluangkan masa kepada kami. Terima kasih. Alright. Betul juga untuk you guys lah, untuk mendengar poin-poin dari saya. Adakah sebelum ni ada juga pelajar uni yang minta interview seperti ini? Atau kami adalah first time atau sebelum ni ada? Okay, sebelum ni ada je, tapi secara fizikal lah kita jumpa dua depan. Ini adalah sesi yang pertama kali saya pernah ada yang secara online kan, secara Zoom. Ya, sebab Memang secara fizikal lah. sebab kami semua pun tak boleh pergi uni lagi, kami semua berada di rumah. Faham. Okey. Kira cik itu sahaja. Minta maaf sekiranya ada serba kekurangan daripada kami dari segi medium penerangan, percakapan dan juga slide-slide yang diberikan tadi. Alright. Semua okey tadi, semua kita baik. Okey. Soalan pun bagus. Saya suka. Semestinya lah. Kejap ya, boleh tak saya nak screenshot semua kena dalam keadaan yang senyum semua sebab ni untuk lampiran nanti kami nak letak untuk lampiran. Print screen. Print screen, okay. 1, 2, 3. Okay. Okay, terima kasih Encik Syafiq. Semua cakap terima kasih kepada Encik Syafiq. Pembuat. Terima kasih Encik. Terima kasih Encik.